Yang ketiga dan yang terakhir bahagian saya ialah respon kita terhadap kenyataan rasmi Perdana Menteri semalam berhubung dengan beberapa pengumuman yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Kita ingin memberikan komen terhadap butiran nombor 8 dalam teks ucapan Datuk Najib yang diedar pada media semalam dan disaksikan secara langsung dalam TV. Yang butiran nombor 8 menyebut pada asasnya kepimpinan yang bakal diwujudkan wajar membawa pendekatan baru bagi menempa sebuah zaman baru demi menjelmakan sebuah kerajaan yang mengutamakan prestasi, berpaksikan keutamaan rakyat. Dia ada beberapa kata kunci di situ. Kepimpinan yang bakal diwujudkan wajar membawa pendekatan baru. Ya, saya ingin memberikan respon pendekatan baru yang seharusnya diberikan keutamaan oleh Datuk Seri Najib ialah pendekatan politik diplomasi dan engagement rather than konfrontasi. Ya, kalau lain daripada itu, kita anggap tidak ada satu pengenalan pendekatan baru dalam politik yang diharapkan oleh Perdana Menteri dalam poin paragraf nombor 8 kenyataannya semalam. Ya, dia sebut nak mewujudkan pendekatan baru. Pendekatan politik baru ni apa? Ya, sudah tentulah politik engagement dan politik diplomasi. Dan kita tinggalkan politik konfrontasi bagi menempuh sebuah zaman baru. Ya, kita nak menuju ke zaman baru, kata Perdana Menteri, demi menjelmakan sebuah kerajaan yang mengutamakan prestasi, berpaksikan keutamaan rakyat, people centered. Ya, people centered. Untuk itu kita menyebut bahawa kita menyambut baik hasrat Datuk Seri Najib, di samping betul-betul meminta beliau ikhlas dalam melaksanakan harapan ini. Ya, dan test yang pertama ialah bagaimana beliau boleh menghormati sistem federalism dalam negara kita, layanan kerajaan pusat terhadap kerajaan negeri yang berbeza dengan Barisan Nasional. Di Selangor misalnya, konflik ataupun polemik bekalan air, soal konsesi syarikat air dan sebagainya, itu akan menjadi ujian pertama buat Datuk Najib. Apakah betul-betul dia nak mengutamakan atau berpaksikan keutamaan rakyat? Jemaah Menteri sekarang akan berbincang berkenaan kedudukan ini. Ya, kalau berpaksikan keutamaan rakyat, maksudnya kerajaan pusat harus menghormati hak kerajaan Selangor bagi meneruskan rundingan dengan pemegang konsesi air di Selangor dan bukannya mengambil alih terus. Ya, kerana mengambil alih itu bermakna membebankan rakyat dan air percuma kepada negeri Selangor tak lagi dapat dibuat. Itu sebagai ujian yang pertama. Begitu juga dengan kerajaan negeri yang lain. Soal promosi pelaburan, soal geran wajib per kapita, soal geran pembangunan. Ya, ini semua sebenarnya kerajaan-kerajaan negeri pakatan merasai. Soal peruntukan kepada ahli-ahli parlimen Pakatan Rakyat, itu juga dikuasai sepenuhnya oleh UMNO dan Barisan Nasional, bukan kepada kita yang dipilih oleh rakyat. Kalau Datuk Najib betul-betul nak mengutamakan prestasi, berpaksikan keutamaan rakyat, beberapa perkara ini mestilah beliau tunaikan dan laksanakan dahulu. So itulah reaksi kita terhadap beberapa komitmen yang mereka buat. Saya tidak perlu untuk mengulas soal misal kata menarik balik penerbitan dua surat khabar keadilan dan juga harakah, sebab in the first place kita berpendapat tak perlu tarik balik pun. Ya, so kalau dulu sekat, sekarang bagi balik, kita tak perlu terima kasih pun pada dia, sebab in the first place dia tak perlu tarik balik. Itu pendirian kita. Ya, dan ini tidak menunjukkan sebarang apa-apa. Soal pembebasan tahanan ISA 13 orang, Hindraf yang dibebaskan itu 2 orang. Ya, yang key leaders itu masih di sana. Mano Utayakuma masih di sana. Kita menggesa keikhlasan Datuk Najib itu harus berupa komitmen total membebaskan dan menghapuskan terus ISA. Dr. Mahathir juga pada tahun 82 selepas mengambil alih kuasa dari Tun Hussein membebaskan lebih ramai tahanan ISA. Tetapi pada hujung period pemerintahannya lebih ramai yang ditahan. So kita tak mahu Najib mengulangi track yang sama. So itu pendirian kita sangat jelas. Kita masih ingat sehari sebelum pengumuman itu dibuat dalam sidang media di sinilah, waktu saya menemani Tian Chua, tuntutan kita sangat jelas dan konsisten. Kita minta tahanan SA dibebaskan. Ya. So itu perkara yang saya nak sentuh. Cicong kalau ni.
dua saja. Satu tentang yang ISA ni yang dibebas. Kita nak tanya apakah prinsip dan apakah standard yang ditimbang untuk rilis yang 13 yang lain tidak dibebas. Apa prinsip yang dipakai? Itu yang pertama. Yang kedua, MCA minta Datuk Seri Najib supaya melatih mereka sebagai pemimpin MCA sebagai timbalan Perdana Menteri. MCA masih lagi pakai perkataan minta. Itulah tunjuk keadaan Barisan Nasional kalau berbanding dengan Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat kita, walaupun kita mungkin ada pandangan berbeza dalam hal yang tertentu ataupun isu yang tertentu, tapi kita boleh duduk sekali, bincang sekali dan kita selesaikan masalah kita dalam perbincangan. Tapi atas isu kita banding dengan Barisan Nasional, kecuali UMNO, komponen parti yang lain semua kena minta, kena itulah kita boleh nampak perbezaan pakatan dengan Barisan Nasional. MCA minta sebagai timbalan Perdana Menteri, nampaknya mereka cuba sebab kalau kita selepas 8 hari bulan Mac yang lepas tu, MCA dapat kerusi 15 parlimen. Mereka adalah salah satu badan yang cukup kuat untuk menggugurkan kerajaan BN. Dalam konteks ni, MCA cuba nak dalam keadaan yang ni, kalau saya nak tanya tu, kalau Datuk Seri Najib tak melatih pemimpin MCA ataupun on tiket sebagai timbalan menteri, apa MCA akan lakukan? Itu soalan saya. Terima kasih. Okey, soalan panas panas. Bukan isu tu panas. Soalan ya, silakan.